warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung bab 6. Okey, kita tengok rangka hidrostatik dan pergerakan ya. Okey, sebelum ni kita sudah tengok jenis-jenis rangka. Rangka ada 3 jenis kan? Rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, apa yang kamu tengok di skrin sekarang ni, ini pun ada dalam buku teks. Ini ialah otot cacing tanah ya. Cacing tanah ni dia rangka luar, rangka dalam ataupun rangka hidrostatik. Pandai, dia rangka hidrostatik sebab dia tidak ada tulang ataupun cengkerang kan. Okey. Macam mana hari ni kita akan tengok macam mana cacing tanah boleh bergerak. Okey, sebelum tu kita tengok dulu struktur cacing tanah ni. Okey, semua pernah tengok cacing tanah kan? Ini adalah bahagian anterior, ini adalah posterior. Anterior ni bahagian hadapan dan posterior adalah bahagian belakang cacing tanah. Okey, kemudian badan cacing tanah ni dia ada segmen-segmen macam ni kan? Ni ada garis-garis ni kan? Nah, tu kita panggil segmen-segmen. Okey? Okey, kemudian di bahagian bawah cacing tanah ni ada macam bulu-bulu kan? Okey, bulu-bulu tu kita panggil keta ya. Keta. Keta ni fungsinya adalah untuk melekatkan cacing tanah di permukaan tanah. Okey? Okey, kemudian dia ada 2 jenis otot. Otot membujur dan juga otot lingkar. Otot lingkar ni yang membulat di sini ya. Yang melingkar. Melingkar, tahu kan melingkar? Okey. Otot membujur yang ni, yang memanjang macam ni. Ini ialah otot membujur yang memanjang ni ya. Okey, yang melingkar tu otot lingkar. Okey? Okey, lepas tu ini keratan rentas lah. Ini otot membujur, ini otot lingkar, ini ialah keta. Ni adalah rongga dalam cacing tanah, di dalamnya tu ada bendalir ya. Okey, hari ni cikgu akan terangkan macam mana cacing tanah tu boleh bergerak ya. Okey, cacing tanah ni dia boleh bergerak disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot lingkar, salah ejat tu ya, otot lingkar dan otot membujur secara berselang-seli. Okey, berselang-seli tu kita panggil dia berantagonis. Tahu kan antagonis, dia berselang-seli. Kalau satu mengecut, satu akan mengendur. Okey? Dari bahagian hadapan, daripada anterior ke bahagian posterior. Maksudnya dia otot tu dia akan berganti-ganti mengecut, mengendur, mengecut, mengendur daripada depan sampai ke belakang. Okey, mengecut, mengendur. Mengecut boleh bayang macam mana. Mengecut ni dia akan memendek. Okey, mengecut dia akan memendek dan menebal. Kalau dia mengendur maksudnya dia akan memanjang. Okey? Nanti kita akan tengok video. Okey, kejap ya. Okey, keta pula untuk apa? Keta ni dia akan mencengkam ya. Dia akan mencengkam di tanah bagi membolehkan badan cacing memanjang dan bergerak ke hadapan. Okey. Kalau otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen badan cacing tu dia akan menebal dan memendek. Dalam masa yang sama, keta akan mencengkam tanah. Tengok sini ya. Okey, ini masa ini dia tebal kan? Ni. Masa ini bahagian sini tebal, bahagian sini pun tebal. Okey. Masa menebal ni, keta akan mencengkam ke tanah. Lepas tu otot lingkar akan mengendur dan otot membujur ni akan mengecut. Bila dia mengecut maksudnya dia akan memendek dan menebal. Okey? Dalam masa yang sama bahagian ini yang di tengah ni pula dia punya otot lingkar akan mengecut dan otot membujurnya akan mengendur. Ingat ya, jangan confuse ya. Kalau dia memendek dan menebal, yang membujur ni mengendur. Okey, kalau dia memanjang, yang membujur ni mengendur. Mengendur maksudnya dia akan memanjang ya. Jadi bahagian sini dia akan memanjang. Okey. Okey, dalam masa yang sama disebabkan oleh ada pengecutan dan pengenduran secara berselang-seli atau berantagonis tu dia menghasilkan tekanan hidrostatik. Apa maksud tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh bendalir ya. Yang dihasilkan oleh bendalir yang ada di dalam badan cacing
tanah. Jadi disebabkan oleh terhasilnya tekanan hidrostatik tadi, bendalir di dalam cacing tanah ni dia akan ditolak. Okey. Okey, masa badan cacing tanah ni memanjang dan menipis ni, bahagian sini kan. Okey, bila masa ni tekanan hidrostatik di bahagian sini adalah tinggi. Oleh sebab tekanan hidrostatik di sini tinggi, bendalir kurang ni bendalir di dalam sini. Sebab bendalir tu dia ditolak ke bahagian yang memendek dan menebal. Kan? Dia ditolak ke bahagian yang memendek dan menebal. Jadi, bahagian ni akan bergerak ke hadapan. Okey, bila ini bergerak ke hadapan, okey. Lepas tu dia akan bertukarlah, ini bergerak ke hadapan. Okey, bahagian otot sini lagi nanti akan mengendur. Di sini akan mengecut, okey? Sampailah dia boleh bergerak sampai mana-manalah yang dia mahu kan? Okey, ni cikgu sudah terangkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa yang tidak faham, boleh tanya cikgu ya. Okey. Assalamualaikum. Bye.